Alhamdulillah, kembali untuk jam yang ketiga siaran Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih kepada anda yang menonton di saluran berita RTM. Terima kasih juga kepada yang menonton di saluran berita TV1 tadi. Saluran TV1 seterusnya terus masuk ke saluran berita RTM. Jadi di jam berikutnya ini untuk segmen doktor dan anda, kita akan mengupaskan berkenaan HIV dan AIDS. HIV ataupun lebih dikenali sebagai Human Immunodeficiency Virus, dan bagaimana HIV ini boleh bertukar menjadi AIDS. Itu kita akan kupas sekarang ini menerusi Skype bersama dengan Dr. Nur Liza Ibrahim selaku Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Kawal HIV, STI dan Hepatitis C Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Bersama kita dalam talian Skype sekarang. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Selamat Pagi Malaysia dan semua penonton. Alhamdulillah. Jadi Doktor, kita bukalah dahulu topik perbincangan kita pada hari ini dengan melihat mungkin doktor boleh terangkan dengan sedikit status quo HIV dan AIDS di Malaysia pada saat ini. Okey, terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi maklumat tentang apa itu HIV dan status terkini ya. Sebelum kita pergi jauh kepada tentang statistik, saya nak terangkan apakah itu HIV dan apakah itu AIDS ya. HIV merujuk kepada Human Immunodeficiency Virus, iaitu virus yang berbahaya yang boleh menyebabkan sistem pertahanan tubuh badan kita menjadi lemah ya. Dan di mana virus ni terbahagi kepada HIV 1 dan HIV 2. Manakala untuk AIDS pula merujuk kepada fasa terakhir kepada jangkitan HIV, iaitu fasa di mana sistem pertahanan telah menjadi sangat lemah dan lumpuh ya. Dan apabila seorang individu terdedah kepada virus HIV, maka virus ni akan membiak dalam badan. So sistem pertahanan badan, imuniti badan semakin rendah, sel darah putih pun semakin menurun, di mana penyakit-penyakit opportunistik pula semakin senang untuk dihidapi oleh pesakit, seperti tuberkulosis, penyakit herpes zoster ataupun kita panggil sebagai kayap, dan jangkitan kulat yang lain ya. Dan bercakap tentang HIV, kita mesti nak tahu macam mana HIV ini boleh menjangkiti daripada seorang kepada seorang yang lain ya. Saya terangkan ada 4 cara utama macam mana HIV boleh berjangkiti. Pertama adalah melalui hubungan seksual yang tidak selamat dengan individu yang telah ada virus. Yang keduanya ialah melalui penyalahgunaan darah, especially bila mereka berkongsi jarum suntikan yang telah tercemar dengan virus ya. Yang ketiga ialah melalui transmisi dari ibu kepada anak. Ini boleh berlaku semasa dalam kandungan, semasa proses kelahiran, dan juga melalui penyusuan susu ibu ya. Dan keempat ialah melalui pemindahan darah ataupun organ atau tisu badan yang telah tercemar dengan virus HIV. So hal ini berlaku sebenarnya konsentrasi HIV itu tinggi dalam bendalih badan, seumpamanya dalam darah, cecair mani, cecair faraj dan juga dalam susu ibu. Untuk bendalih badan yang lain seperti air liur, peluh ataupun juga dalam air kencing ia sangat-sangat kurang, konsentrasi yang sangat rendah yang boleh menyebabkan jangkitan. So dekat sini mesej yang saya nak sampaikan ialah kita tak perlu rasa khawatir atau takut untuk berkongsi peralatan. Kalau kita nak berkongsi makan pinggan ataupun cawan, atau berkongsi bilik air atau tandas dengan mereka yang mengidap HIV, itu kerana itu bukan cara untuk HIV untuk berjangkit. Even maklumat yang salah sebelum ni ada juga yang mengatakan kalau ada dalam darah, adakah ia boleh berjangkit melalui gigitan nyamuk? Itu pun tidak ya, sebab virus ni hanya hidup dalam tubuh badan manusia. Itu sebagai ringkas tentang HIV. Dan boleh kita nak proceedkan dengan situasi tadi? Boleh, silakan doktor. Okey. Saya kongsikan sedikit dengan topik kita hari ini, kita kena ambil peduli tentang HIV tadi. So dengan sini kita nak tahu apa situasi terkini tentang HIV di Malaysia. Walaupun kita nampak bilangan kes HIV baru semakin menurun berbanding pada tahun 2002, kita ada penurunan yang agak besar, 62% ya. Di mana tetapi kes pada tahun 2002 ada
adalah sebanyak 6,978 kes. Tetapi pada tahun 2019 sahaja sebanyak 3,568 kes HIV baru telah dilaporkan di Kementerian Kesihatan Malaysia dengan kadar 10.7 kes bagi setiap 100,000 penduduk. Dan sebanyak 986 kes kematian berkaitan HIV AIDS telah dilaporkan. So, daripada jumlah yang saya sebutkan tadi, 75% adalah golongan yang berumur antara 20 hingga 39 tahun. So, ini agak membimbangkan kerana peringkat umur ni lah yang kita tahu sepatutnya produktif untuk negara, ya. So, dari segi faktor risiko pula, dahulu kita tengok kes ni lebih banyak disebabkan oleh faktor penyalahgunaan dadah, iaitu perkongsian jarum suntikan, ya. Tapi sejak 5 tahun kebelakangan ni, trend risiko kita nampak dah berubah kepada risiko seksual, sama ada melalui homoseksual, biseksual ataupun heteroseksual. So, sudah pastinya angka-angka ni sebenarnya kita perlu ambil peduli, sebab semua lapisan masyarakat kita mesti berusaha untuk menurunkan angka-angka ini pada tahun yang akan datanglah. Kerana statistik ini bukan hanya nombor, sebab ia merujuk kepada bilangan kes yang betul-betul yang dilaporkan ke Kementerian Kesihatan. Kalau doktor boleh kongsikan bagaimana tahap survival virus HIV ini sekiranya ia berada di luar badan, berapa lama ia boleh bertahan dan bagaimana sekiranya virus tersebut berada di kawasan permukaan luar badan, bagaimana berapa lama tempoh untuk ia menjangkiti individu lainnya, menyentuh permukaan yang sama? Okey. Macam saya dah ceritakan tadi, cara jangkitan adalah 4 cara utama, ya, melalui bendalih badan, especially konsentrasi tinggi pada dalam darah, ya, pada tisu badan dan juga boleh melalui susu ibu, ya. So, selagi virus ni dalam bentuk yang kita katakan tadilah dalam darah dan sebagainya, dia adalah sangat aktif dan viable, ya. Tetapi bila berada di luar badan pada tisu yang mati atau atas permukaan, sebenarnya virus ni adalah sangat lemah. So, dalam masa tempoh lama masa pun kita boleh jangkakan selagi dia dalam bentuk yang tadi, dalam bentuk cairan ke apa, mungkin dia masih lagi aktif. Tetapi bila dia dah berada pada permukaan luar dan terdedah kepada permukaan di luar dan tidak dalam badan manusia, ia adalah sangat lemah dan senang sebenarnya virus ini mati. Jadi doktor, sehingga hari ini apakah langkah-langkah yang telah pun diambil oleh pihak kementerian khususnya dalam membendung wabak ini daripada terus merebak di Malaysia? Okey, sebenarnya banyak yang telah kita lakukan. Okey, daripada first case yang kita detect dekat Malaysia ni pada tahun 86, ya, banyak usaha yang telah kita lakukan. Dan sehingga sekarang kita masih belum berhenti sebab kitanya matlamat ialah untuk mengakhiri AIDS pada tahun 2030. InsyaAllah, ya, kita sama-sama doa dan usahakan, ya. Dan kalau saya boleh kongsikan, antara langkah-langkah awal yang kita lakukan ialah kita banyakkan program-program saringan sebenarnya. Kita ada saringan kepada ibu mengandung, saringan perkahwinan, saringan di penjara, pusat serenti dan sebagainya, ya. Tetapi ada impak yang kita dah tengok dalam kebelakangan ini. Impak yang paling berkesan ialah apabila kita introduce satu program kita panggil sebagai pengurangan kemudaratan, ya, iaitu harm reduction, yang kita fokuskan intervensi kepada mengekang penularan HIV di kalangan penagih dadah suntikan. Kita dah mulakan program ini tahun 2005-2006 dengan introduction kepada terapi gantian metadon dan juga pertukaran jarum suntikan, ya, di mana kita tengok HIV di kalangan penagih dadah suntikan menurun daripada 43% kepada 3% sahaja. Selain daripada itu, kita juga telah banyak polisi kita yang berubah tentang rawatan, ya. Sekarang rawatan dah semakin senang untuk didapati. Ubat antiretroviral pun telah tersedia ada di klinik kesihatan dan juga hospital, ya. Dan kita tengok capaian kepada rawatan ubatan pun semakin meningkat, ya. Kalau dulu hanya 30%, sekarang dah meningkat kepada hampir 55%. Tapi 55% pun kita masih kurang berpuas hati dan kalau boleh kita akan tingkatkan lagi, ya. Dan terbaru 2 tahun lepas sebenarnya kita dah dapat satu pengiktirafan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang mengiktiraf bahawa Malaysia telah berjaya melaksanakan program eliminasi jangkitan HIV dan juga sifilis daripada ibu kepada anak.
Itu antara langkah-langkah dan kejayaan yang boleh saya kongsikan lah. Okey, kalau doktor boleh kongsikan juga bagaimana sebenarnya sekiranya individu tersebut didiagnos positif HIV, kerana mungkin ada setengah mereka yang risau kerana HIV boleh membawa kepada AIDS. Jadi sekiranya mereka didiagnos positif HIV, apakah perkara yang perlu mereka lakukan untuk mengelakkan diri mereka daripada memasuki fasa AIDS? Okey, yang paling penting nasihat saya lah ya kepada mereka macam ni. Situasinya bagi mereka yang belum dijangkiti HIV, kekalkan sihat, mengelakkan daripada mendapat HIV. Tapi bagi mereka yang telah dijangkiti HIV, jangan putus asa. Ini bukan bermakna is the end of their life. But actually kita memberi harapan baru sebab sekarang telah ada rawatan, telah ada ubat antiretroviral. Pastikan pengesanan awal, dapatkan diagnosis dengan menjalani ujian saringan dan kemudahan ini telah ada di klinik kesihatan dan di hospital, dan even kita ada community based testing ya. Datang tampil untuk menjalani ujian. Bila dah dapat tahu keputusan HIV positif, jangan rasa malu ataupun takut sebab kita akan cuba bantu. Cuba bantu untuk memberikan rawatan antiretroviral. Dengan adanya rawatan antiretroviral, pesakit-pesakit perlulah patuh dan disiplin. Bila patuh dan disiplin pengambilan ubat, maka virus dalam badan boleh diturunkan, imuniti badan boleh meningkat dan mereka sebenarnya boleh hidup secara normal. Jadi, itulah sebenarnya harapan kepada mereka yang HIV positif. Jadi adakah jangka hayat mereka bergantung kepada ubat ataupun gaya hidup mereka? Secara spesifiknya bagaimana dalam keadaan ini? Dalam keadaan ni kita perlu balance dua-duanya lah. Gaya hidup kita, kalau dulu kita cara hidup yang berisiko, sekarang kita perlu berubah kepada cara hidup yang lebih sihat. Dan keduanya, bila ubat ni memang bila dah diketahui HIV positif, perlu makan ubat sepanjang hayat lah untuk meningkatkan kualiti hidup. Bagaimana kalau doktor lihat di Malaysia impak HIV/AIDS ini terhadap komuniti LGBT, sebab ramai yang memberitahu ataupun mengeluarkan bahawa mereka ini dikatakan antara penyumbang jugalah kenapa sebenarnya virus HIV ini merebak, tetapi kita tidak boleh orang kata letak kesalahan ini kepada mereka kerana mungkin mereka tidak terdedah dengan maklumat-maklumat ataupun risiko bahawa mereka mungkin boleh dijangkiti. Jadi bagaimana setakat ini di Malaysia, kalau doktor boleh kongsikan suasananya ataupun statistiknya, bagaimana HIV boleh memberikan kesan dan juga impak kepada golongan ini? Yalah, kita tahu HIV boleh menjangkiti kepada sesiapa sahaja sebenarnya, tak kira peringkat umur dan juga tak kira pada status latar belakang ya. Tetapi mereka yang terlibat dengan seks rambang ataupun berkongsi jarum suntikan tadi, penagih dada, ataupun mereka yang mengamalkan cara hidup secara homoseksual, bertukar pasangan dan bergaul secara bebas, mungkin akan lebih terdedah kepada virus HIV. Walau bagaimanapun, mungkin kita perlu ada penyampaian kesedaran kepada mereka dengan cara macam inilah. Kita memberi maklumat dan juga kita menyampaikan melalui media massa dan sebagainya supaya mereka mengetahui bahawa risiko untuk mendapat HIV adalah tinggi di kalangan mereka, dan supaya bila tahu mereka berisiko, datang tampil untuk membuat pemeriksaan. Dengan adanya pemeriksaan, kita bantu untuk mendapat rawatan dan secara tidak langsung sebenarnya ini akan mengurangkan risiko untuk mereka menjangkiti orang lain. Perlu mendapatkan kaunseling kesihatan yang tepat lah. Itu yang saya boleh katakan lah. Ya, itu secara faktanya begitu doktor. Tetapi apabila kes ini wujud di Malaysia, diskriminasi terhadap pesakit yang telah pun didiagnos HIV ini masih lagi tebal di kalangan masyarakat. Masyarakat seolah-olah tabu apabila tahu seseorang itu kena HIV dan AIDS. Mereka terus mendiskriminasi. Tak nak ada apa-apa hubungan kontak dengan pesakit tersebut. Bagaimana kita nak hapuskan tabu dan juga diskriminasi ini, doktor? Itu memang kita tak dapat nafikan bahawa stigma masih tinggi di kalangan di dalam masyarakat ya terhadap mereka yang mendapat HIV. Tapi sebenarnya mereka yang ada HIV ini perlu juga disantuni. Kita tak boleh menghukum seseorang tu dengan mengatakan bahawa mereka mendapat HIV terus kerana mengaitkan dengan pelakuan sesuatu. Mungkin ada risiko di situ, tetapi mereka juga perlu disantuni, perlu diberi peluang untuk
untuk mendapat rawatan dan perlu untuk memperbaiki diri mereka. Itu tanggungjawab kita sebagai masyarakat untuk membantu, ya. Kalau doktor boleh kongsikan, sekiranya HIV itu tidak dirawat, ya, secara umumnya kita tahu ia akan bertukar kepada AIDS, maksudnya tahap imun badan itu sudah teruk. Tapi dari segi luarannya, bagaimana untuk kita mengetahui dan juga mengenal pasti bahawa individu tersebut disahkan HIV positif? Bukan untuk mendiskriminasikan mereka, tetapi sebagai langkah berhati-hati supaya kita tidak terkena jangkitan ataupun virus tersebut. Okey, sebenarnya untuk HIV ini dia ada fasa, macam yang saya sebutkan tadi. Fasa pertama adalah fasa di mana asimptomatik, tanpa gejala. Mereka yang terdedah pada peringkat awal mungkin tak ada simptom pun dan kita tak kenal siapa yang ada pengidap HIV. Mereka adalah sihat seperti yang lain juga, seperti orang lain juga. Pada peringkat kedua, apabila imuniti badan semakin menurun, baru ada tanda-tanda mungkin demam yang berpanjangan, susut berat badan, dan mereka senang mendapat penyakit-penyakit yang mungkin pada peringkat kita kalau sesama tu mungkin mudah untuk recover, tapi untuk mereka yang imuniti badan makin rendah ni akan berpanjangan. Dan peringkat terakhir yang kita katakan sebagai AIDS tadi dengan opportunity infection yang lain tu. So cara untuk mengenali atau mengesan untuk seseorang tu ada HIV atau tidak dengan tak ada cara lain lah. Mesti melakukan pemeriksaan, mesti membuat ujian darah, dan melalui pemeriksaan klinikal lah di klinik ataupun di hospital. Itu sahaja caranya. Ya, jadi doktor, mungkin apabila seseorang itu telah pun beralih fasa daripada HIV dan juga AIDS, adakah jangka hayat mereka juga dari segi umurnya semakin pendek ataupun bagaimana dalam keadaan dua HIV dan juga AIDS ini, adakah berbeza? Kalau kita ikutkan kajian yang lepas, incubation period untuk HIV ke AIDS ni, daripada kita tahu ada terdedah kepada HIV dan terus kepada adanya gejala-gejala mengambil masa daripada, kalau kajian 9 bulan ke 20 tahun. Tapi sebenarnya kalau secara purata adalah 10 tahun secara puratanya untuk itu tanpa rawatan dalam spektrum jangkitan yang kita katakan spektrum jangkitan untuk HIV itu sendirilah dalam tempoh 10 tahun. Tapi kita dah tengok untuk kes-kes kita yang ada di Malaysia ni, ada juga kes yang dapat melebihi daripada 10 tahun. Itu bergantung kepada berapa cepatnya kita kesan mereka adanya virus ni dan mendapat rawatan dan mereka boleh meneruskan kehidupan secara normal. Sedikit pesanan daripada doktor untuk masyarakat di luar sana supaya lebih berhati-hati dan juga mengambil maklum berkenaan HIV AIDS ini, doktor. Okey, terima kasih. Macam mana kita akan melangkah ke tahun baru ni kan? So harapan saya dan juga mewakili harapan di bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan ialah agar kita berusaha untuk mengakhiri HIV dan AIDS ini menjelang tahun 2030 yang supaya dapat direalisasikan. Dan saya tahu ini bukan satu usaha yang mudah dan perlukan sokongan dan bantuan termasuk juga daripada orang ramai. Dan kesimpulannya di sini ialah pertama, bagi mereka yang tidak ada risiko, kekal jaga kesihatan agar terhindar daripada jangkiti HIV. Keduanya, bagi mereka yang telah didapati HIV positif, tidak perlu rasa malu ataupun rasa takut. Ada ubat untuk bantu mereka menurunkan kadar virus dan meningkatkan imuniti badan. Dan yang macam yang saya tekankan tadi ialah pengesanan awal dapat membantu untuk mengelakkan komplikasi dan menghentikan penularan. Dan pada hujung tahun ni kita tahu makin ramai yang mungkin nak mengadakan majlis perkahwinan. Okey, pastikan bakal-bakal pengantin ni juga menjalani saringan HIV dan selepas tu kalau boleh teluslah ataupun jujurlah kepada pasangan. Kalau ada yang dikesan HIV positif pun bukan bermaksud itu menghalang mereka untuk meneruskan perkahwinan, tetapi dapatkan kaunseling kesihatan yang tepat supaya kerana kita boleh bantu ada cara untuk mengelakkan daripada menjangkiti pasangan. Itulah antara kita punya pesanan. Dan yang terakhir kita nak tekan kat sini ialah konsep you to you. You to you tu maksudnya undetectable is equal to untransmittable. Maksudnya bila kita telah mengambil ubat, rawatan,
kepada virus itu undetectable, sudah tentu ia tidak akan menjangkiti pada orang lain. Ya, Okey, baik. Terima kasih kepada Dr. Nurliza Ibrahim bersama dengan kami hari ini menerusi Skype untuk berbincang dalam segmen Doktor dan Anda berkenaan HIV dan juga AIDS.